cikgu akan bagi masa. Ya, bila yang kamu hantar? Biasanya masa kelas lah, ya, pukul 10 pagi, ya. Okey, kita terus kepada bahan. Okey, cikgu nak tunjuk bahan. Ya, okey, cikgu nak tunjuk bahan pada pagi ni. Okey. Kita nak besarkan sikit bahan ni. Besarkan sikit macam ni. Kita belajar nampak. Okey, kita besarkan sikit macam ni. Okey, ya, ini ialah tajuk kita pagi-pagi ni yang cikgu ambil daripada dalam buku teks. Ya, di dalam buku teks kita muka surat pun. Tak nampak muka surat ni, ya. Muka surat 47. Tu nampak, ya, muka surat 47. Tu muka surat 47. Dan hari ni kita ialah 5.5.1. Standard pembelajaran kita 5.5.1. Okey, nampak tak belajar yang cikgu tunjukkan pada kamu ni? Boleh nampak tak? Nampak. Okey. Okey, bagus. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni cikgu minta masing-masing di tangan anda ialah buku. Ya, buku sistem bahasa bagi yang ada buku, yang bawa balik buku, yang tak ada testpad. Ya, pakai testpad dan kamu tulis tajuk besar kita pola ayat dasar. Tarikh hari ni, ya, lepas tu sorry. Nak tolak ke atas. Kena kecilkan. Okey. Baik. Tulis tajuk ni. Okey. Tulis tajuk besar, ya. Pola ayat dasar. Ini sebagai tajuk kita pada pagi ni, pola ayat Allah Akbar. Pola ayat dia tersilap, bukan kita pola ayat, ya, pola ayat dasar. Okey, pola ayat dasar. Tulis tajuk besar. Ni tajuk kita, ya, pola ayat dasar. Okey. Pola ayat dasar ni dalam pembentukan ayat. Ya, dalam pembentukan ayat. Okey, tengok tajuk ni ambil. Okey, nampak, ya, tajuk kita pola ayat dasar. Lepas tu cikgu nak anda catat. Nak terima ni macam mana pula? Klik je tekan. Kita terima kawan kita Nur Ayuni. Okey, Assalamualaikum Ayuni. Lepas tu kita dah mulakan Ayuni. Ya, buka buku, ya, Ayuni. Tajuk pola ayat dasar. Okey. Okey, Ayuni. Pola ayat dasar Ayuni. Lepas tu tengok, ya, bahan yang terdapat dalam buku teks. Okey, cikgu besarkan supaya kamu nampak. Tu dia. Baik, apa dia ayat? Ini tolong salin pelajar-pelajar. Ya, ayat inti juga dikenali sebagai ayat dasar. Ya, itu nota yang pertama. Okey, mula kamu salin yang ni. Ya, apa dia ayat? Ya, ayat inti juga dikenali sebagai ayat dasar. Ini sebagai nota yang pertama. Itu nombor 1. Salin ini. Apa dia ayat inti? Ayat inti juga dikenali sebagai ayat dasar. Maknanya tajuk kita ayat dasar, kan? Pola ayat dasar. Dan kamu tengok, ya, cikgu bulatkan, ya, ayat inti. Lepas tu dia letak slash, ya, ayat dasar. Terus kawan kita siapa? Siapa pula ni? Sekejap. Ya, ayat inti ni sama juga kita sebut ayat dasar sama. Ya, itu nampak dia letak slash. Ya, ayat inti ke ayat dasar sama. Ya. Okey. Nampak, ya? Kita besarkan sikit supaya kamu nampak. Ya.
ayat inti / ayat dasar. Jadi ayat inti juga dikenali sebagai ayat dasar. Ambil ini sebagai catatan nombor 1. Ya. Okey, nombor 2, apa pula pola ayat inti ni, apa dia pula? Ya. Okey, kita tengok yang kedua. Ini yang kedua. Ya. Okey, kamu catat sebagai poin nombor 2. Ya, poin nombor 2. Ini dia dekat sini. Pola ayat inti ialah dasar yang terdiri daripada subjek dan predikat. Okey, sila ambil pola ayat inti ialah ayat dasar yang terdiri daripada subjek dan predikat. Itu catatan nombor 2. Okey, kalau kata laju boleh respon bagi tahu. Ya, kalau tak jelas pun boleh bagi tahu. Ya, jangan diam saja. Takut cikgu terlaju, nanti cikgu shock sendiri pula. Ya, okey, itu nombor 2. Okey, ayat inti dikenali sebagai ayat dasar. Itu satu. Ya, maknanya cikgu, kalau cikgu nak highlightkan, ya, ayat inti warna hijau. Ya, sama juga dengan ayat dasar. Sama. Ya, maksudnya kalau kita sebut ayat inti atau ayat dasar, benda yang sama, benda yang serupa. Ya. Okey, baik, itu yang pertama. Baik, apa dia pola ayat inti? Ni, cikgu highlightkan lagi. Apa dia pola ayat inti? Pola ayat inti terdiri daripada subjek dan juga predikat. Nampak Pola ayat inti terdiri daripada subjek dan predikat. Okey. Ya, terdiri daripada, kita ambil warna hijau juga. Ya, terdiri daripada subjek, okey, dan juga predikat. Itu. Ini pola ayat. Ya, jadi pola ayat ni ada dua perkara yang penting. Ya, ada subjek dan predikat. Ya, ada subjek dan predikat. Okey, kalau cikgu nak bina bingkai dia macam ni. Ya. Okey, cuba perhatikan. Ya, kita nak tengok bingkai pola ayat dasar tu macam mana. Okey, okey. Baik, cikgu catat dekat sini ya. Pola ayat dasar tu macam mana? Okey, kita bina bingkai dia. Bila sebut saja pola ayat dasar pelajar, dia macam ni lah. Ya, dia ada rajah dia sendiri. Ya, dia ada rajah dia sendiri dalam bentuk macam ini. Ya, yang cikgu sedang bina ni lah. Ya, yang cikgu sedang bina ni. Bila sebut saja pola ayat dasar, ya, nanti kamu tahulah ya konsep dia macam ni. Ya, ada rajah, kemudian kita tulis subjek. Ni sebut pola, ni pola ayat dia macam ni. Ya, ada subjek dan juga ada predikat. Ya. Okey, ini ayat dah. Ya, kita nak bina ayat dia macam ni. Nak bina ayat saja, ya, dia ada bingkai dia. Ya, dia ada bingkai dia, ada subjek dan predikat. Apa dia pola ayat dasar? Pola ayat dasar terdiri daripada nampak? Ya, terdiri daripada subjek dan juga predikat. Okey, baik, sampai dekat situ. Pelajar boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, baik, sampai dekat situ boleh faham Okey, kita balik-balik. Dia dah keluar. Okey. Dia dah keluar balik dia punya ni, macam mana ya nak masuk balik? Dah keluar sekejap. Dia dah terkeluar balik gambar ni. Kan masuk? Gambar apa? Sekejap ya. Gambar apa yang keluar? Ni.
Ini sin 2 ni. Nak ambil sin 2 balik. Ingat yang Ni. komputer. Dia jangan berubah situ je, ni tak kisah. Ni. Sin 2 ni terkeluar. Kamu tak tutup kan? Oh, dah. Ni. Tutup gambar nampak. Dan gambar tak, Mama tengok dia kan. Tak, Mama tengok dia kan. Okey, sekejap ya. Kita ada teknikal sekejap. Okey, pola ayat dasar tadilah ya. Okey, pola ayat dasar tadi samalah yang cikgu sebut tadi. Apa dia? Pola ayat terdiri daripada subjek dan predikat. Maknanya ayat yang sempurna ya, untuk membina ayat yang sempurna ada subjek dan juga ada predikat. Ayat mesti ada subjek dan mesti ada predikat. Okey. Baik, tengok dalam buku teks ya. Ni dalam buku teks kita muka surat 47 ya, binaan ayat. Ya, dicatat kat situ macam mana nak jadikan sebuah ayat. Ya, ayat mesti ada subjek dan mesti ada predikat ya. Okey. Macam mana ayat kita nak membentuk ayat? Apa dia subjek dan apa dia predikat? Okey. Bahan semalam macam mana nak pergi pada bahan semalam? Kita klik kat mana? Bahannya nombor 2. Bahannya nombor Ini 2. satu. Pergi sini. Oh, pergi ke situ. Tekan sini. Okey. Nombor. Okey. Nombor 2. Okey. Ini pola ayat dasar. Ya, pola ayat dasar. Ya, kamu tengok dekat situ untuk membentuk pola ayat dasar ada 4. Ya, ada 4 pembentukan pola ayat dasar. Ya, yang terdiri daripada frasa nama plus frasa nama. Okey, ni yang pertama. Ya, frasa nama plus frasa nama. Kemudian diikuti dengan frasa nama plus frasa kerja. Diikuti dengan nombor 3, ya, frasa nama plus frasa adjektif, dan nombor 4, ya, frasa nama plus frasa sendi nama. Okey, nak bagi jelas lagi, ya, cikgu lakar balik rajah yang tadi. Ni, ya, rajah yang tadi. Okey, yang ni kamu boleh catat sekarang. Ya, pembentukan pola. Okey, dengan tajuk ya, nombor 3. Ya, nombor 3. Tadi nombor 2, apa dia pola ayat? Kamu dah ambil. Sekarang nombor 3, ya, pembentukan pola ayat. Ini kan kamu salin sekarang. Ini nombor 3. Ya, pembentukan pola ayat. Catat ya, dalam buku ataupun dalam test pad masing-masing. Ya, rajah yang macam tadi. Okey, catat dalam test pad masing-masing. Ya, ayat dibina daripada 2 bahagian, iaitu subjek dan predikat. Okey. Untuk membina pola ayat tadi, ya, kan dia dah sebut, ya, dalam pola ayat ada frasa nama plus frasa nama. Ya, yang kedua frasa nama plus frasa kerja, yang ketiga frasa nama plus frasa adjektif, dan yang keempat frasa nama plus frasa sendi. Jadi, pembentukan pola ayat dasar ni dibina dalam bentuk jadual yang begini. Yang ni kamu ambil, ya. Kita olah balik masuk dalam jadual, ya. Okey, FN dengan FN. Okey, yang kedua FN dengan FK. Okey, sila ambil sekarang. Ya, yang ketiga FN dengan FA, dan yang keempat FN dengan FS. Apa dia FN? Ya, apa dia FK, dan apa dia FA, dan apa dia FS? Okey, kita tulis sikit dekat sebelah dia.
Ya, bila sebut Fn, ini untuk frasa nama. Ya, Fn untuk frasa nama. Fk untuk frasa kerja. Fk untuk frasa kerja. Ff, Fa untuk frasa sendi. Frasa adjektif. Ya, frasa adjektif. Dan Fs untuk frasa sendi nama. Ya, frasa sendi lah. Itu singkatan dia. Ya, bila kita sebut ini singkatan yang telah diterima pakai. Ya, maknanya pembentukan pola ayat terdiri daripada 4 frasa. 1 Fn plus Fn, 2 Fn plus Fk, yang ketiga Fn plus Fa, dan yang keempat Fn plus Fs. Ya, okey. Subjek ni keseluruhannya terdiri daripada frasa nama. Ya, frasa nama. Itu dia. Okey. Baik. Biasanya kita akan sebut dalam predikat ni, kita akan tulis plus. Ya, plus. Nampak? Ya, dia datang dengan simbol plus. Maknanya ditambah dengan. Ya, frasa nama dengan frasa nama. Ya, dengan frasa kerja. Dengan frasa adjektif. Dan juga dengan frasa sendi. Itu. Kita panggil dia pembentukan pola ayat. Ya, terdiri daripada 4. Terbahagi kepada 4. Pembentukan pola ayat. Tambah sikit lagi pelajar. Ya, pembentukan pola ayat terbahagi kepada untuk nota boleh singkatan. Ya, 4 terbahagi kepada 4 bahagian. Buat catatan ya, terbahagi kepada 4 bahagian. Buatlah, ambil pola ni. Okay, cikgu kecilkan supaya nampak. Sila salin sekarang. Okey, ada masalah? Bagi tahu ya. Takut cikgu tak perasan kamu dapat ke, tak dapat ke, tersangkut ke, tolong respon ya. Okey. Dah siap ke? Dah siap ambil? Okey, dah siap pelajar? Boleh siapa-siapa respon? Dah. Okey, baik. Okey, dah cikgu teruskan ya. Okey, baik. Bila kita sebut frasa ni, takut kamu tak tahu frasa ni apa dia. Ya, Ishami Kristina. Okey. Ya, Ishami. Okey, Ishami Kristina. Ada masalah apa? Okey, bila kita sebut frasa ni apa dia? Okey, cikgu buat nota sikit ya supaya cikgu guna pen merah ya supaya bila ada nota ni ya kita guna pen merah supaya nampak lebih jelas ya. Okey, untuk nak membina ayat ya, cikgu catat dekat sini. Kalau kamu nak ambil boleh, nak dengar pun tak ada masalah ya, tapi cikgu syorkan ambil lah ya. Pembinaan ayat. Tu pen merah. Ya, boleh tulis sambung dekat bawah. Ayat ni terbina daripada 4 juga. Ya, 4 bahagian. BHGN, bahagian. Ya, nak membina ayat, ya, dia terdiri daripada 1. Yang pertama daripada kata. Ayat ni dia tak boleh bina macam tu saja. Dia tak datang macam tu saja. Dia mesti ada pembahagian-pembahagian dia. Yang kedua, datanglah frasa. Nak membina ayat yang sempurna. Nak membina ayat yang sempurna dia ada 4 bahagian. Yang ketiga, klausa. Nak jadi satu ayat yang sempurna, barulah terbentuknya ayat yang sempurna.
Ya, ayat mesti ada 4 bahagian ni. Ya, mesti ada 4 bahagian. Ya, mesti ada 4 bahagian. Nak jadi ayat yang sempurna yang nombor 4 ni dimula dengan kata dulu. Kata ni kita dah belajar banyak. Kita ada kata nama. Kita ada kata hubung. Kita ada kata kerja. Nampak? Cantiknya bahasa seninya bahasa Melayu ni. Kita ada kata adjektif. Semua yang bermula dengan kata yang kamu dah belajar masa di sekolah rendah dahulu. Kita ada kata apa lagi? Kita ada kata sendi, kita ada kata pemeri, kita ada kata nafi. Nampak? Banyak jenis kata. Itu kata. Bila dah selesai kata dalam satu ayat yang sempurna, baru datang frasa. Frasa ni pelajar yang kita tengok hari ni, yang kita belajar hari ni. Frasa ni ada 4 sahaja. Kita ada frasa nama, kita ada frasa kerja, kita ada frasa adjektif dan akhir sekali frasa sendi. Yang kita tengah sentuh hari ni, yang kita sedang belajar hari ni, nombor 2 ni lah. Ni tajuk kita pada hari ni. Kata ni kamu dah belajar masa sekolah rendah hari tu. Saya dah masuk DM cikgu tadi. Okey, baik Sami. Kadang-kadang anda terkeluar. Okey, tak apalah. Yang penting cikgu tahu kehadiran hari ni. Cikgu dah ambil catatan tadi. Okey, ada ketikanya ialah masalah internet dan sebagainya. Cikgu fahamlah Okey, baik, itu dia. Jadi kita masuk dalam frasa. Okey pelajar. Okey, tak apa Isami, orang-orang boleh faham. Okey, frasa tu apa dia? Ni sebut frasa-frasa. Okey, cikgu ni Isami Okey, baik. Frasa ni apa dia? Sebut frasa ni apa dia? Tolong perjelaskan masing-masing kena faham apa dia frasa. Kita sebut frasa ni apa dia? Frasa ni pelajar, okey, boleh catat sikit-sikit. Nak buat macam cikgu conteng sana, conteng sini boleh. Tak ada masalah sebab ini ialah nota. Jadi kamu kena faham. Kena faham. Dan nota kita punya. Kita yang tulis, kita yang faham. Nak colouring, warna macam cikgu, okey boleh. Okey boleh, tak ada masalah. Okey, baik, apa dia frasa? Frasa ialah, pelajar-pelajar, frasa apa dia? Frasa ialah rangkaian perkataan. Rangkaian perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih perkataan. Itu dia. Frasa ni ialah rangkaian. Okey, titik dekat situ. Itu maksud frasa. Frasa apa dia? Frasa ialah rangkaian perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih perkataan. Boleh catat dalam testpad atau buku kamu sekarang. Itu maksud frasa. Bila kita sebut yang 4 bingkai tadi, yang atas ni, okey, FN frasa nama, FK frasa kerja, FA frasa adjektif dan FS frasa sendi. Apa dia? Rangkaian perkataan yang kata nama, kata utama dia. Yang kedua, rangkaian perkataan yang kata kerja, kata utamanya. Frasa adjektif, rangkaian perkataan yang kata adjektif sebagai kata utamanya dalam bahagian predikat dalam bahagian predikat, nampak dalam bahagian predikat. Predikat ni ada 4 FN, FK, FA dan FS Jadi bila kita sebut FS, rangkaian perkataan yang terdiri daripada kata sendi sebagai kata utama dia. Jadi kena fahamlah frasa nama, kata sendi macam mana, kata kerja macam mana, kata adjektif macam mana dan kata nama macam mana. Kena jelas sebab kita dah masuk bahagian frasa. Okey, dah selesai ke? Cikgu nak teruskan Kalau kata tak dapat, tak apa, insya-Allah. Kita PDPR kita pada pagi ni dirakam nanti kamu boleh rujuk balik semula kalau kata tak jelas lah. Okey, cikgu nak pergi kepada buku teks kita tadi.
Patah balik ke? Buku teks. Oh, nak ambil yang Nombor nombor 1. Okey, kita balik kepada buku teks kita tadi. Ya. Okey, tengok buku teks kita. Frasa nama plus frasa nama. Okey, cikgu nak sentuh yang pertama. Ya, ni yang pertama. Okey, kita pakai balik pen hitam. Ya, pakai pen hitam balik. Tadi merah. Tadi merah. Oh, tadi tak merah, tadi merah. Okey, nombor 1 kamu tengok Fn plus Fn. Nombor 1 ni nombor 1. Ni buku teks kita. Ya, ini nombor 1. Kamu tengok ayat simple sahaja. Ya, yang dibagi contoh supaya kita faham. Ya, Ahmad doktor. Itu. Ya, Ahmad Fn. Okey. Manakala doktor pekerjaan dia juga Fn. Itu dia jadi Fn plus Fn. Ya, Ahmad doktor ataupun Ahmad seorang doktor. Boleh. Ataupun kalau cikgu nak ubah ayat lain, ayah saya seorang doktor. Pun Fn, Fn. Ya, ayah saya seorang doktor. Fn, Fn. Itu contoh. Okey, ayat yang kedua. Kamu tengok ya, cikgu pergi kepada ayat yang kedua ni, ayat yang pertama ya. Ahmad doktor. Ayah saya seorang doktor. Itu Fn plus Fn. Okey, sekarang pada yang kedua, Fn plus Fk, kamu tengok ya, abangku. Abang ni Fn lah, kata nama. Abang, kata nama. Sedang makan, pekerjaan, kata kerja yang dibuat, nampak? Makan. Ya, kata utama dalam predikat ni, ya, dalam predikat ni ialah kata kerja, maka dia jadi Fn plus Fk. Mudah sebenarnya ya, kalau kamu faham apa dia kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata sendiri, sebenarnya tajuk ini tak susah. Ya, abangku sedang makan. Makan ni ialah perbuatan, maka dia jadi Fn plus Fk. Ya, tak apa. Ya, nanti kita ada latihan. Sebagai nak memahami lagi penerangan cikgu ni, kita tengok latihan nanti ya. Okey, yang ketiga. Okey, ni yang ketiga. Fn plus Fa. Frasa adjektif. Ya, Fn plus Fa. Tengok. Petugas itu, petugas ni Fn plus amat rajin. Rajin ni kan sifat. Ya, maka dia jadi Fa. Sifat ya. Apa sifat petugas itu? Dia rajin. Nah, ataupun kita nak tukar Amirah ya, seorang yang amat rajin. Boleh. Ya, Amirah seorang yang amat rajin. Kita ubah ayat tapi masih ada sangat rajin di situ, maka dia jadi Fa ya, ataupun frasa adjektif. Ya, dan yang terakhir. Okey, pelajar boleh dengar clear ke? Jelas tak cikgu terang ni? Oh, tersekat-sekat. Tapi tak apa, tersekat-sekat. Kamu tengok gerakan cikgu. Ya, maksudnya bila cikgu menyentuh bahagian tertentu tu, maknanya cikgu sedang menyatakan ya, berdasarkan bahan yang ada lah. Ya. Okey, cikgu teruskan. Dan yang keempat, ini yang keempat. Okey, yang keempat, Fn plus Fs. Ya, frasa sendi. Nampak ya, frasa sendi. Ya, ada ke, ada di, ada dari, ya, ada untuk, ya, ada oleh. Itu ialah frasa sendi. Nampak pejabatnya Fn plus Fs. Tengok perkataan yang pertama. Nampak ni di. Itu perkataan yang pertama dalam predikat di. Di ialah kata sendi. Di ialah kata sendi. Ya, Waalaikumsalam Isyrah. Ya, maka dia jadi Fn plus Fs. Okey, selesai. Ya, ada 4 frasa ini yang terdapat dalam buku teks dan ini yang kita akan buat latihan hari ini. Ya, yang pertama Fn plus Fn, yang kedua Fn plus Fs, ya, Fn plus Fk, yang ketiga Fn plus Fa dan yang keempat Fn plus Fs. Okey, baik, sampai dekat situ pelajar-pelajar. Ya, kira cikgu dah setengah dah sentuh ini. Boleh faham tak? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Tajuk ni mudah saja ya. Okey, kamu kata boleh. Kita nak pergi kepada modul.
Insyirah lah, hai. Insyirah. Okay. Oh, dia tak boleh masuk masalah internet dia tu. Ya, insyirah ni tak boleh masuk sebab internet dia. Okey, kita nak pergi tengok modul. Ni bahagian ayat. Ni. Bahagian ayat ni tak apalah, cikgu dah terang dah tadi dah. Ya, subjek apa dia? Subjek ialah bahagian yang diterangkan. Ya, predikat apa dia? Predikat ialah bahagian yang menerangkan ayatnya. Okey, nak bimbina ayat yang sempurna lah. Ya, kalau cikgu tulis dekat sini, ya, ini rumah. Ya, sebagai contoh, ini rumah. Ya, cikgu letak titik dekat situ, ayat dah nama ayat. Ini dah nama ayat, ya. Yang ini dah nama ayat. Kenapa? Sebab dah ada subjek dan sudah ada predikat. Tadi kan kita dah terangkan apa dia subjek, apa dia ayat. Ayat yang sempurna ada subjek dan ada predikat, maka jadilah ayat yang sempurna walaupun dua perkataan sahaja. Boleh tak nak tambah lagi ayat ni? Tak ada masalah. Kita boleh kembangkan ayat ini ya daripada dua perkataan. Ya, rumah ini kita kembang lagi, rumah datuk saya. Nampak dia dah jadi, ayat tu jadi panjang. Ya, rumah ini, rumah datuk saya. Dah jadi panjang, bertambah lagi ayat tadi subjek dan ini predikat. Okey, contoh yang simple ni, ada tak siapa-siapa yang nak cuba? Apa frasa dia? Apa dia pola dia? Yang 4 tadi. FN, 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 FA, FN, FK, FN, FS. Silakan, ada siapa-siapa nak cuba respon? Ada tak siapa-siapa nak cuba? Silakan, ada siapa-siapa nak cuba? Nak letak pola dia. Ni pola dia apa ni? Apa pola dia? F apa plus F apa? Cuba. Siapa-siapa? FN plus? FN. Betul. Sebab apa FN? Ada bagi tahu cikgu. Kenapa FN? Predikat kenapa FN? Yes. Bukan datuk saya. Kita tengok perkataan pertama dalam predikat. Predikat ni, okey, kita pakai pen merah. Ya, tengok apa dia dalam predikat. Perkataan yang pertama dalam predikat nak menunjukkan frasa nama. Apa perkataan yang pertama dia? Cuba respon. Perkataan pertama dalam predikat, apa dia? Perkataan pertama dalam predikat. Perkataan pertama dalam predikat. Perkataan apa? Rumah. Ya, rumah kan. Rumah ialah kata nama. Itu sebab frasa dia frasa nama. Sebab rumah ni. Ya, rumah ni kata nama. Itu dia jadi frasa nama. Okey. Baik, boleh faham tak? Boleh faham Okey, baik. Kita pergi kepada modul kita. Ini contoh lagi. Ya, ini ialah contoh supaya kamu nampak. Cuba tengok. Ya, okey, cikgu besarkan sikit supaya boleh nampak. Lagi satu contoh ya untuk kamu tengok. Frasa nama plus frasa nama. Ya, Khalis bin Hashim seorang jururawat. Itu contoh FN, FN. Ya, contoh yang kedua, FN, FK, guru saya sedang memeriksa buku. Nampak ada merah kan tu? Ya, ada merah kan ini. Ini ialah kata kerja. Tengok walaupun dia duduk perkataan yang kedua, tapi sedang ni tak ada dalam FK, tak ada dalam pola kita. Maka kita abaikan dia. Kita tengok perkataan memeriksa kata kerja. Itu sebab dia jadi frasa kerja. Ya, perkataan yang kedua tu. Yang ketiga, adik Haikal sungguh bijak. Bijak ni ialah kata adjektif. Bijak ni kata adjektif. Bijak ni kata adjektif. Diikuti dengan kata penguat kan. Ya, penguat yang kita belajar dalam kelas hari tu. Ya, ada sungguh, ada sangat, ada amat. Ya,
Jadi kita tengok perkataan yang kedua, bijak kata adjektif maka dia jadi FN, FA, dan yang terakhir, Ibu Tatiana tidak ke pasar. Cari kata sendi. Sebab dia kata ini ialah frasa sendi, maka kamu cari yang ada kata sendi. Ya. Okey, nak tengok dalam predikat ni, ya, cikgu ulang dekat sini, ya, predikat, nak tengok pola dia, ya, predikat nak cari pola dia mesti yang 4 tadi. Ya, kita tengok pola dia mesti yang melibatkan FN, FA, FS dan juga FK. 4 ni sahaja. Ya, atau cari perkataan 4 ni dalam bahagian predikat. Ya, dalam bahagian predikatnya. Jadi kalau predikat tu dimulakan dengan sedang, dengan amat, dengan tidak, abaikan. Pergi pada perkataan yang kedua dan cari yang 4 tadi. Okey, baik, kita pergi kepada ini modul. Ya, modul yang cikgu bagi dan ada di tangan kamu sekarang. Okey, cikgu bagi kamu masa sekejap. Cuba kamu selesaikan 1 hingga 5. Ini kira yang terakhir lah, ya, nak faham. Cuba buat sekarang 1 hingga 5. Atau mungkin ada yang dah buat tapi hari tu tak jelas. Ya, hari ni cikgu dah terangkan. Cuba kamu letak slash. Ya, macam latihan yang kita buat tadi. Ya, rumah ini rumah saya. Kamu letak slash dekat ini. Ya, lepas tu nyatakan pola dia. Okey. Baik, silakan. Cuba buat atau mungkin yang dah buat dan nak bagi jawapan. Boleh, sila. Siapa-siapa? Ada siapa-siapa yang nak mencuba? Silakan. Nombor 1 sampai nombor 5. Boleh tengok sekarang dan boleh cuba. Atau ada yang tak berapa jelas, boleh tanya, nak tanya. Ada yang dah siap? Ya, silakan. Okey. Cikgu Muhammad nak tunjuk muka, nak buka muka dia macam mana? Oh, scene 3. Okey, sekejap ya. Cikgu nak tengok siapa yang bertanya tadi. Sekejap. Okey. Bukan ini. Scene 3 ya. Okey, kita pergi scene 3. Okey, siapa yang nak mencuba? Siapa nak mencuba? Ya, okey, Mahfuzah. Okey, Mahfuzah. Cuba on kamera kamu, Mahfuzah. On kamera. Okey, kat sini. Macam nak tarik Sini. Tarik macam. Tarik mana? Dekat tepi ni sebab nak tengok jawapan. Gambar tu. Ya, Mahfuzah. Kat sini. Kamu cuba nombor 1. Okey, silakan. Alisha. Okey, sini. Dah tekan. Bukan, kita tekan sekali. Nak terima Alisha. Betul lah, ni kena sini tekan sini. Okey, sekejap. Okey, Alisha. Ni Ya, Mahfuzah. Mama ada besarkan sangat ni pasal. Besar sangat. Okey, nombor 1 Mahfuzah, silakan. Mana subjek dia dulu? Mana subjek dia dulu, Mahfuzah? Subjek dia dulu. Subjek dia rantai emas itu. Ya, tepat, betul. Predikat? Untuk ibu saya sempena hari ibu. Betul. Untuk ibu saya sempena hari ibu. Ya, betul, Mahfuzah. Itu ialah subjek dan predikat. Okey, sekarang pola dia. Pola dia FN plus FS. FN plus FS. Betul jawapan Mahfuzah. Sebab apa FS? Cikgu tadi. Sebab apa FS? Bagus dia sebenarnya nombor dia. Sebab apa FS?
Kenapa untuk ibu saya sempena hari ibu tu FS? Jawapan betul. Tapi alasan nak menunjukkan kefahaman kamu. Menjelaskan lagi kamu faham. Sebab apa FS? Jawapan dah betul dah. Cari perkataan yang pertama, Mahfuzah. Dalam predikat, cari perkataan yang pertama. Apa perkataan pertama dalam predikat? Ya. Perkataan pertama ni. Oh ya, okey. Cari perkataan pertama dalam bahagian predikat. Apa perkataan pertama dia dalam predikat? Untuk. Ya, untuk kata apa? Kata sendi. Betul. Itu sebab jawapan kita frasa sendi. Okey, kita tengok jawapan balik semula ya. Okey, pada mengapa dia tu? Okey. Okey. Pin dia tu hilang. Okey, sekejap. Okey. Baik, kita balik pada scene tadi mana? 5 pin apa lain kan? Oh, lama. Pin. Okey. Okey, sekejap. Ni. Pin. Tarik dulu ke sebuah. Oh, sini. Okey, kita balik pada jawapan scene 2 ya. Okey, besarkan sikit. Okey, tu jawapan. Kita balik jawapan Mahfuzah tadi betul. Okey, orang lain boleh tengok. Okey, cikgu catat dekat sini. Rantai emas itu. Ini ialah subjek. Ya, dan untuk ibu saya sempena hari ibu ini ialah predikat. Betul Mahfuzah, tahniah. Ya, dan jawapan kita pola dia pula FN plus FS. Ya, plus FS. Kenapa FS? Sebab untuk ni. Ya, sebab untuk ini ialah kata sendi. Betul, itu yang pertama. Tahniah Mahfuzah. Okey, yang kedua. Orang lain? Siapa nak cuba? Saya. Ya, okey. Sekejap. Sekejap. Kita tengok. Saya, Jazmina. Ya, Jazmina. Sekejap Jazmina, sekejap. Cikgu nak. Kamu on kamera? On kamera. Ya, okey. Baru nampak muka kamu. Baik. Ya, silakan nombor 2. Bagi jawapan. Subjek dia ramai pelajar Institut Kemahiran Mara. Subjek, betul. Ya, bagus. Betul. Predikat berkumpul di padang perhimpunan. Tepat. Betul. Itu jawapan. Subjek plus predikat. Ramai pelajar Institut Kemahiran Mara. Cerita utama dia. Betul. Itu ialah subjek. Dia buat apa? Cerita dia berkumpul di padang perhimpunan. Ya, okey. Pola dia. N plus FK. Betul. Bagus. Faham. Ya, tepat. Itu jawapannya. Tahniah. Okey, satu. Tahniah. Siapa tadi? Jazmina Jazmina. Ya, Alhamdulillah. Kamu faham. Betul. Okey, kita tengok jawapan kawan-kawan yang lain. Kamu boleh semak jawapan masing-masing. Ya, mewakili Jazmina, mewakili rakan-rakan yang lain. Macam tadi, kita tengok balik. Okey, kita pakai pen hitam balik semula. Merah. Oh, okey. Okey, baik. Okey, kita tengok jawapan yang kedua. Jazmina bagi jawapan tadi betul. Ramai pelajar Institut Kemahiran Mara itu ialah subjek. Manakala predikat berkumpul di padang perhimpunan. Kejap lagi ada latihan. Ya, kamu boleh buat style macam cikgu buat. Ya, untuk kita lebih jelas faham. Ya, mana subjek, mana predikat kita letakkan slash di antara. Ya, di antaranya. Okey. Manakala pola dia Jazmina dah bagi tadi FN plus FK. Betul jawapan Jazmina. Tahniah Jazmina. Kenapa FK? Kita tengok dalam bahagian predikat. Perkataan yang pertama, berkumpul. Berkumpul ni perbuatan kan? Ya, pekerjaan yang kita kena buat. Orang kena bergerak, orang kena pergi ke tempat yang dimaksudkan. Jadi dia sebagai kata kerja, maka dia jadilah FN plus FK. Tahniah. Okey, faham. Bagus. Alhamdulillah. Seronok cikgu ya, kamu faham. Yang ketiga, siapa nak cuba? Kedua orang lain. Ya, saya. Mana kita tengok saya?
kasih. Okey, sekejap. Saya. Siapa saya? Mana saya? Kristina. Okey, Kristina. Kat sini. Okey, Kristina. Ya, Kristina Zulaika. Tu dia. Besar rumah dia. Nampak rumah dia besar. Okey, baik. Silakan Kristina. Bagus cikgu nampak. Datuk Ahmad Abdullah. Ulang balik, ulang. Subjek Datuk Ahmad Abdullah. Betul. Predikat? Pengarah kanan syarikat Bumi Jati. Tepat. Ya, betul. Kristina. Apa dia pola dia? FN plus FN. Betul. FN plus FN. Okey, cikgu nak tanya. Kenapa FN plus FN? Predikat tu kenapa FN? Sebab pengarah. Sebab pengarah kanan syarikat Bumi Jati. Pengarah tu ya jawatan dia tergolong sebagai kata nama. Betul. FN plus FN. Tahniah Kristina. Ya, anda faham. Ya, bagus. Terima kasih. FC3. Okey, kita teruskan. Kita tengok jawapan balik. Ya, macam tadi kita tengok jawapan yang kita buat sama-sama pada ayat dia. Okey, sin 3. Kenapa dia tersingkat? Sindu. Oh ya. Sin 2. Okey. Baik, tengok jawapan. Ya, masing-masing boleh tengok jawapan. Jawapan Kristina tadi betul. Mana subjek dia? Cari bahagian utama ayat. Ya, jadi subjek dia ialah Datuk Ahmad Abdullah sebagai subjek. Ya, dan cerita tentang Datuk Ahmad Abdullah ni dia menjawat jawatan sebagai pengarah kanan subjek ada tersasul cikgu pun. Ya, pengarah kanan syarikat Bumi Jati sebagai predikat. Ya, dan pola dia FN plus FN. Betul jawapan Kristina. Ya, dan cikgu harap yang lain-lain pun samalah. Ya, kamu betul. Dah 3 markah kamu dapat. Ya, menunjukkan anda faham tajuk kita bincang pagi ni. Okey, selesai nombor 3. Nombor 4. Siapa nak cuba? Nombor 4. Cepat. Siapa nak cuba? Dah ramai ni. Semua ada. Alhamdulillah. Kehadiran penuh. Bagus. Syukur. Alhamdulillah. Seronok cikgu semua datang hari ni. Semua hadir PDPR pagi ni. Okey, soalan nombor 3. Nombor 4. Cepat, ada 2 lagi. Kita nak selesaikan. Lepas tu cikgu bagi tugasan. Habislah kelas kita pagi ni. Siapa nak cuba? Nombor 4. Kita dah ada Mahfuzah. Kita dah ada Jazmina. Kita dah ada Kristina. Ya. Nombor 3. Nombor 4. Orang lain cepat, ramai lagi ni. Baik, ramai. Siapa-siapa nak cuba? Lekas. Ada 27 orang lagi. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Respon. Yang keempat. Tak nak cuba ke? Ramai ni. Tak nak cuba, siapa-siapa yang 3 orang tadi pun boleh. Kita lambat. Ya, saya. Okey, Mahfuzah. Mahfuzah ni memang aktif. Bagus Mahfuzah. Okey, Mahfuzah on kamera ya. Baik. Okey, baik. Okey, Mahfuzah silakan. Subjeknya pelakon terkenal itu. Pelakon terkenal itu subjek. Betul. Ya, betul. Predikat dia kelihatan anggun sekali ketika menggunakan pakaian tradisional Melayu. Betul. Ya, betul Mahfuzah. Tepat jawapan kamu. Bagus. Okey. Mana pola dia? Pola ayat dia FN plus FA. FN plus FA. Boleh bagi tahu cikgu mengapa FA? Kelihatan anggun. Kelihatan anggun sekali. Kita ambil perkataan anggun sebenarnya. Ya, anggun. Sifat kepada pelakon itu. Apa sifat dia? Sifat dia ialah anggun. Ya, jadi itu FA. Betul, tepat. Terima kasih tahniah Mahfuzah. Ya, jelas anda memahami tajuk ini. Okey, kita tengok jawapan semula. Ini macam nak padam. Okey. Kita tengok jawapan. Okey, masing-masing tengok jawapan.
Ya, jawapan Mahfuzah tadi. Nombor 1 dah cuba. Nombor 4 pun betul Mahfuzah, tahniah. Ya, subjek bahagian utama ayatnya ialah pelakon terkenal itu. Apa ceritanya? Ceritanya ialah kelihatan anggun sekali ketika mengenakan pakaian tradisional Melayu. Ya. Okey, baik. Yang kita rujuk dekat sini, ya, pola yang disebut tadi FN plus FA. Kenapa FA? Ya, macam cikgu sebut tadi, tengok perkataan pertama. Ya, okey, kalau kita tengok perkataan yang pertama, okey, kalau kita tengok perkataan yang pertama ni nampak tak kelihatan? Kelihatan ni tidak terlibat dengan 4 fasa tadi. Ya, bila dia tak terlibat, kita pergi kepada perkataan yang kedua. Jadi perkataan yang kedua anggun. Jadi anggun, ya, mungkin semua orang tahulah, ya, anggun. Sifat dia anggun, cantik, menarik. Jadi inilah dia kata adjektif yang kita nak sentuh. Itu sebab dia jadi FN plus FA. Betul. Mahfuzah, tahniah. Dan satu lagi clue yang cikgu nak bagi tahu kamu, ya. Okey, pegang pada clue ini. Nombor 1 dengan nombor 3 ayat kamu Mahfuzah. Kamu tengok, okay, kita pakai pen lain supaya nampak hijau. Cikgu pakai hijau, ya. Sebab dah ada. Dah hijau, okey. Kamu tengok perkataan itu. Kata ganti tunjuk, nampak tak? Ada itu, ada itu. Bila dalam ayat ni ada, okey, cikgu catat, dalam bahagian subjek. Dalam bahagian subjek, kamu tengok ada kata ganti tunjuk. Ya, ada kata ganti tunjuk. Ya, ada kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk ni ada 4 saja. Itu, ini, begitu, begini. Dalam ayat 2 lah. Ya, itu dan ini. Bila kamu nampak ada 2 kata ganti tunjuk ini, maka sampai di situlah subjek dia. Ya, jadi subjek dia akan sampai kepada 2 perkataan ni. Itu keywords dia. Kata kunci. Ya, kata kunci dalam mengenal subjek predikat. Ya, itu lagi mudah. Kalau soalan ada itu dan ini, sebenarnya kamu dah selamat. Ya, sebab itu dan ini menunjukkan subjek ayat. Okey, dan yang terakhir, silakan siapa nak cuba? Yang terakhir, kau dapat orang lain. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Sing 3. Siapa nak cuba? Jazmina tu tak sabar nak bagi jawapan. Bagi kat orang lain. Jazmina, okey, kamu menunggu. Cikgu faham. Jawapan dah ada. Tapi mana orang lain? Orang lain, silakan. Semua ada hari ni. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Ya, dah bertambah baik kehadiran. InsyaAllah cikgu kira hadir hari ni. Tapi latihan nak kena hantar. Cepat, yang terakhir, yang kelima. Tak ada nak cuba ke rakan-rakan yang lain? Ramai lagi ni. Okey, tak apa. Mereka tak nak. Siapa yang nak yang 3 tadi? Jazmina dah ada jawapan. Silakan. Silakan. Okey, Jazmina. Okey, kita ambil dia. Okey. Majoriti masyarakat Kadazan menguasai tarian semata. Cuba lagi sekali. Tengok betul-betul. Lepas tu predikat dia sejak kecil lagi. Jazmina, cikgu bagi peluang dekat kamu. Kamu cuba lagi sekali sebab jawapan kurang tepat. Cuba lagi sekali. Cari mana cerita utama. Cerita utama dia apa, tentang apa. Cuba. Majoriti masyarakat Kadazan. Ya, betul. Itu dia perkara bahagian utama ayat. Silakan teruskan. Lepas tu predikat dia Ya. menguasai tarian semasa sejak kecil lagi. Ya, betul Jazmina. Yang kedua jawapan anda tepat. Okey, sekarang pola dia. FN plus FK. Walaupun jawapan yang kedua betul jawapan. Kenapa FK? Bagi tahu cikgu, kenapa? Sebab menguasai. Ya, menguasai kata Je. kerja. Betul. Tahniah Jazmina. Kamu dapat 5/5 ke?
keseluruhan jawapan sekarang ni 5/5 betul? Ya, 5/5 betul tak? Alhamdulillah tanya. Okey, terima kasih. Betul jawapan. Okey, kita pergi tengok jawapan kita. Yang kelima dan yang terakhir, lepas tu kamu boleh letak skor jawapan. Okey, majoriti masyarakat Kadazan menguasai tarian Sumazau sejak kecil lagi. Okey, jawapan dia, jawapan yang kedua Jazmina tadi. Siapa yang kita sedang bercakap? Kita sedang bercakap tentang masyarakat Kadazan. Ya. Jadi kita tengah bercakap tentang masyarakat Kadazan, maka dia ialah subjek. Dan apa cerita masyarakat Kadazan ni? Mereka ni menguasai tarian Sumazau sejak kecil lagi. Maka di situlah subjek plus predikat dia. Ya. Dan pola dia FN plus FK. Kenapa FK? Jazmina dah bagi tahu kita sebab menguasai ialah kata kerja. Habis. Ya. Jadi, okey, boleh letak skor masing-masing. Nampak ada markah 10. Ya, bergantung pada jawapan betul dan salah anda. Berapa anda skor anda boleh letak di sini. Ya, mewakili Jazmina tadi, dia skor 10. Tahniah Jazmina. Ya, menunjukkan anda faham. Okey, sampai dekat situ pelajar-pelajar. Kita dah sampai 95 minit. Boleh faham tak? Senang kan tajuk ni? Boleh faham pelajar? Boleh. Alhamdulillah, syukur boleh faham ya. Okey, sampai dekat situ ada nak bertanya apa-apa tak? Silakan, ada tak nak bertanya? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, baik, cikgu akan bagi 2 tugasan. Ya, cikgu akan bagi 2 tugasan. Okey, dah selesai. Okey kelas. Untuk pagi ni cikgu akan bagi 2 tugasan, satu dalam bentuk Google Form. Ya, Google Form sebanyak 12 latihan. Tolong jawab soalan tajuk pola kita ni. Dah selesai, siapa yang dah selesai terus bagi markah. Ya, masuk dalam tally dalam grup kita, ya, berapa yang kamu skor. Jawab berhati-hati. Tak, dia akan dapat tahulah. Ya, kamu masukkan dalam grup kita, cikgu nak tahulah. Ya, sebenarnya cikgu boleh tahu, cuma saja nak kamu pergerakan kamulah. Ya, masukkan dalam tally kamu skor berapa. Dan satu lagi, cikgu akan bagi latihan secara bertulis di dalam buku tulis. Yang ini gunalah buku sistem bahasa, sambung saja. Ya, Sekat. Okey. Cikgu akan tak apa. Ya, cikgu akan teruskan sebab kita akan berhenti dan kamu teruskan tugasan. Yang kedua ialah latihan di dalam buku sistem bahasa. Ya, selesaikan latihan, cikgu akan bagi dalam tally lah. Ya. Okey, baik, sampai di situ alhamdulillah cikgu rasa semua boleh faham. Kita kita berhenti setakat ini, ya, dan kita jumpa dalam Telegram latihan bertulis. Okey pelajar, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Okey. Stop coding. Start.